طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menyatakan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama bertakbir, bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala amalan, perbuatan dan percakapan kita serta ucapan yang keluar daripada lisan kita ini akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala kelak apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan segala ucapan kita yang kita katakan tadi, yang kita ucapkan tadi, yang kita bacakan tadi, ianya akan menjadi salah satu daripada pemberat mizan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-A'raf ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, dan apabila datang jaa ajaluhum, ajal seseorang itu daripada kamu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentakhirkan atau melambatkan ajal seseorang itu,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan mendahuluinya atau mempercepatkan bagi ajal seseorang itu. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, aynama takunu yudrikumul maut. Hampa nak pergi mana? Bahasa mudah kita, hampa nak pergi mana pun, kat mana pun hampa duduk, yudrikumul maut, nescaya maut akan menghampiri kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam satu bangunan yang mana bangunan itu dibuat secara teguh ataupun secara tetap, buat kuat bagaimanapun satu-satu bangunan tu, bina walaupun dengan semua diperbuat daripada besi sekalipun, duduk dalam peti besi sekalipun, nescaya maut akan datang juga kepada kamu. Yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, agak-agak kita lah tuan-tuan pada hari ini, boleh tak kita nak tahu, boleh tak kita nak sebut, boleh tak kita nak cuba bagi tahu kepada kawan kita hari ini? Kalau tanya kepada tuan-tuan depan saya ni, ibu-ibu kita, bapa-bapa kita, agak-agak bila kita akan mati, kita boleh tahu tak tuan-tuan? Nescaya kita pun tak boleh tahu bila kita nak boleh mati. Agak-agak tuan-tuan QZ 8501 hak jatuh dalam penerbangan daripada Surabaya nak pergi kepada Singapura, jatuh dalam sungai ataupun jatuh dalam laut Selat Karimata, kan? Agak-agak mereka tahu tak mereka nak mati duduk dalam sungai apa Selat tu, MH370. Daripada dulu lagi sampai hari ni duk cari tak jumpa lagi. Teropong keluar dah, teropong pasola pun buat keluar dah, tikar Zam-Zam pun orang guna dah, kan? Tak jumpa sampai hari ni lagi tuan-tuan. MH17 agak-agak tahu tak tuan-tuan mereka nak jatuh dekat mana, mereka dah hilang dekat mana, mati. Agak-agak mereka tahu tak kematian yang datang kepada diri mereka. Kita hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bagi kepada kita kekuatan, dia bagi pinjam lagi kepada kita dari sudut kesihatan, dia bagi pinjam lagi kepada kita dari sudut kehendak, untuk kita sama-sama mai duduk dalam majlis yang mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada dua majlis yang selalu kita sebut, yang mana Nabi sebut dua jenis daripada Raudhatun min Riyadil Jannah. Yang pertamanya di dalam majlis-majlis ilmu, terutamanya yang mengingatkan kita tentang agama Islam, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua Nabi sebut Raudhatun min Riyadil Jannah, yang ada antara mimbar dia dengan pada hari ini, iaitu duduk di antara mimbar dan juga daripada sudut maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tu juga dinamakan sebagai salah satu daripada Raudhatun min Riyadil Jannah. Dua benda ni saja kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi pinjam semua mai untuk guna, kita boleh duduk dalam majlis ni, kita sama-sama sekurang-kurangnya tuan-tuan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kita ada jawapan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tanya detik kita pada malam ni. Ada lebih kurang dalam sejam hingga sejam setengah, kata kita boleh jawab bahwasanya aku tadi semayang berjemaah di surau Al-Husna, kemudian kami diberi pendedahan tentang ilmu agama sikit sebanyak, kemudian lepas ni kita akan sama-sama semayang solat Aisyah, kemudian sama-sama pulang ke rumah. Sekurang-kurangnya kita ada benda untuk kita nak nyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada dibangkitkan di padang mahsyar nanti.
Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam surah As-Saba ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita tentang ajal. Bagaimana ajal ini tidak diketahui, sehingga kan bukan saja kita tak tahu ajal kita bila nak mai, bila nak datang, tetapi juga orang yang selalu ataupun makhluk yang selalu duk kata bahawasanya mereka tahu dengan perkara-perkara yang akan datang, tetapi mereka juga diselindungkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umur ataupun ajal seseorang ini, iaitu golongan jin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah As-Saba ayat yang ke-14, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardu min sa'atu falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'azabil muhin. Ayat 14 surah As-Saba. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut falamma, dan apabila kami telah tetapkan qadaina alaihi al-maut, ke atas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam akan kematian, yang mana madallahum ala mautihi, seseorang pun tak tahu tentang kematian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, illa dabatul ard ta'kulu min sa'atuh, melainkan binatang yang melata. Setengah daripada mufassirin menyatakan binatang itu adalah anai-anai. Selepas daripada anai-anai, ta'kulu min sa'atuh, makan dengan tongkat yang dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu. Dan apabila dia kata di sini, selepas daripada anak-anak makan tongkat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, maka tumbanglah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka jelahlah tabayyanatil jin, jelahlah kepada jin bahawasanya jika mereka tahu allau kanu ya'lamunal ghaib, kalau mereka ni tahu dengan perkara-perkara yang ghaib ini, maka nescaya ma labisu fil azabil muhim, nescaya mereka tidak akan duduk dalam satu azab yang bagi mereka ini adalah satu azab yang menghina. Sebab apa? Sebab sebelum daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam nak mati, dia dah tahu bila dia nak mati, dia boleh agak-agak dah bila dia nak mati. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara orang kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dia bagi kepada golongan-golongan yang rapat ataupun orang yang takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas daripada dalam, kalau kita baca dalam kitab-kitab Arab adalah tulis bahawasanya kalau jatuh saja daun daripada Lauh Mahfuz tu, maka dalam masa 40 hari tu dia dah ada tanda untuk diri mereka. Kalau orang yang rapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Sulaiman pun dia dah tahu, dia dah dapat dah petanda-petanda tu. Kalau kita baca wali-waliullah, kisah-kisah waliullah, kisah-kisah para sahabat, dan kalau kita dengar sendiri pun tuan-tuan guru kita, kalau mereka nak pergi, mereka dah tahu dah. Kadang-kadang tu ada setengah dah buat dah persiapan. Antara dia, Tuan Syekh anak cerita, dia kata belah Mesir ada seorang, dia tak kerja besar pun, dia kerja biasa ya, pomen, tapi dia antara orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nak mati, seminggu sebelum mati tu dia dah beli dah kelengkapan nak mati dah. Kain kapan dia beli, semua dia beli untuk apa, nak gunakan untuk kematian dia, letak sebelah. Lepas pada tu, lepas seminggu mati. Macam ni jugalah Nabi Allah Sulaiman, dia dah nak tahu dah bila dia nak mati. Dengan sebab tu Nabi Allah Sulaiman sebelum daripada dia nak mati tu, dia arahkan semua daripada syaitan dan juga jin untuk membina sebuah masjid. Dia panggil semua syaitan, semua jin, bagi tugas kepada mereka untuk bina sebuah masjid yang dibuat daripada zahab dan fiddah, iaitu daripada emas dan juga perak. Diperbuat daripada yakut, daripada permata, marjan, semua jenis permata, zamrud, fairuz dan sebagainya, untuk bina satu masjid yang dikatakan hari ini yang berada di bumi Palestin, tapi belah bahagian bawah yang mereka duk korek-korek nak cari dengan khazanah Nabi Allah Sulaiman ni. Kalau orang duk kata mereka duk korek ke bawah tu, memang benda yang berlaku.
Ada orang biasa pi sampai ke sana, depa kata memang ada kesan daripada puak-puak Yahudi duk korek-korek. Dengan apa depa nak ambil benda yang ada dalam muka bumi di Palestin tu, hasil daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia panggil, kemudian dia suruh depa bina. Apabila depa nak bina, duk tengah bina, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dia dah dapat signal bahawasanya dia dah nak mati. Maka kalau kita tengok dalam tafsir Al-Bughawi, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, dia cerita kepada kita bagaimana Nabi Allah Sulaiman bila dia nak tahu dia nak mati, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amun 'alal jinni mauti hatta liya'lamal ins annal jinna la ya'lamunal ghaib wa kanatil jin tukhbarul ins innahum ya'lamunal ghaib asya wa ya'lamuna ma fil ghad. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah, butakanlah ke atas kaum jin ini di atas kematian aku, sehingga dapat diketahui oleh sekalian manusia bahawasanya annal jin la ya'lamunal ghaib, bahawasanya jin ini tidak mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Wa kanatil jin tukhbarul ins, dengan sebab apa? Dengan sebab jin ni mereka selalu bagi tahu kepada manusia. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman pun dah ada, dan zaman kita pada hari ini pun belunggu banyak. Sebab apa? Mereka nyatakan diri mereka, mereka tahu annahum ya'lamunal ghaib bima yasha, mereka tahu dengan perkara-perkara yang ghaib ini. Jin mereka bagi tahu kepada manusia bahwasanya mereka tahu dengan perkara-perkara yang ghaib. Wa ya'lamu ma fil ghad, dan mereka tahu dengan perkara yang akan berlaku kepada besok harinya. Nabi Allah Sulaiman minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan tentang kematian Nabi Allah Sulaiman, sehingga kan semua golongan jin tak tahu bila masa Nabi Allah Sulaiman mati. Kalau dalam tafsir kita tengok, dalam tafsir Ibn Katsir boleh tengok, tafsir Tabari kita boleh tengok, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sehingga kan setengah daripada ulama kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam duduk dalam keadaan berdiri seolah-olah semayang, pegang tongkat dia. Depa tengok seolah-olah Nabi Allah Sulaiman duk baca sesuatu bacaan yang cukup panjang, nampak seolah-olah semayang, sehingga lebih kurang 1 tahun. Lepas daripada tu anak-anak dah makan, repah saja Nabi Sulaiman, baru depa tahu depa dah kena tipu dengan Nabi Allah Sulaiman. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu yang berlaku dalam kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kaum jin sekalipun tuan-tuan, walaupun kita tahu mereka ni lebih, kalau sudut komunikasi mereka, pengangkutan, perhubungan mereka lebih hebat daripada kita. Walaupun kita rasa kita ada jet pejuang dan sebagainya, tetapi mereka nak bergerak dalam sekelip mata. Kadang-kadang tu lebih laju daripada langit, laluan angin lalu, mereka lebih laju daripada tu golongan jin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tetap memutuskan hubungan mereka dalam bentuk mengetahui tentang ajal-ajal yang berlaku. Tapi kita hari ni tuan-tuan cukup pelik. Kaum-kaum ni jugalah yang kita duk pergi cari kan. Jenis tok bomo jin ni lah kita nak pergi cari. Hak jenis pakai teropong, hak jenis pakai sejadah, tikak kabang dan sebagainya, hak ni yang kita duk pergi cari tuan-tuan. Bukan tak ada hari ni yang cukup banyak dah dengan ustaz-ustaz syifa, darul syifa dan sebagainya. Tapi tak percaya. Hak yang dia nak percaya dengan jin juga. Yang tu yang masalah yang berlaku pada hari ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, agak-agaklah kita pada malam ini, kita boleh tak nyatakan bila kita nak mati? Kalau kita tanya seorang-seorang, tentu tak boleh. Dengan sebab apa? Ajal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sembunyikan perkara itu daripada kita untuk nak menguji tentang kehidupan kita, sama ada nak beramal ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak tuan-tuan yang duduk, yang meninggal dunia dalam dalam masa-masa banjir di Kelantan, Terengganu dan sebagainya, agak-agak mereka tahu ke mereka nak mati dalam keadaan suasana macam tu? Semua tak tahu tuan-tuan kan.
Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan sebab itulah kita pesan elok-elok, kita pesan bagi biar betul-betul apa pun tuan-tuan yang kita buat ini, kita kena muhasabah diri kita, kita kena tengok balik kita buat sesuatu itu adalah melambangkan tentang perkara yang akan kita bawa selepas daripada kita mati ni, sama ada kita nak bawa kebajikan ataupun keburukan selepas daripada kita mati nanti. Dengan sebab apa Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita antara orang-orang yang cerdik, orang yang pandai, al-kayyisu man dana nafsahu, yang selalu kita duk sebut seseorang yang cerdik, seorang yang pandai ni adalah seorang yang selalu duk menghitung diri dia, selalu yang duk muhasabah diri dia. Man dana nafsahu wa alima ba'dal maut, dan dia akan melakukan perbuatan, pekerjaan, sesuatu perkara itu dia memikirkan tentang perkara-perkara yang akan berlaku selepas daripada mati. Kalau aku buat ni lepas daripada mati, aku dapat apa? Kalau aku buat ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa kepada aku? Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, baru ni lah hak yang bukan kemarin baru, bukan baru ni, kalau tidak hari ni pun tak tahu boleh mai ke tak boleh mai. Lari balik awal sikit, duk tengok hujan belah sana, depa kata gelombang ketiga nak mai, betul lah kan, nampak hujan. Pi sana kemarin kita tengok suasana di belah sana cukup menyedihkan tuan-tuan, cukup menyedihkan. Belah Kelantan turun kemarin, hari Khamis turun, Jumaat duduk sana, Sabtu ada sana, balik petang kemarin. Hak mana yang berkesempatan sini hantar ke tak ada dah? Ada hantar skuad surau kita, ada lah. Ada. Kalau pergi sana tuan-tuan, kita tengok bagaimana rumah mereka. Kadang-kadang tu rumah besar dah tuan-tuan. Belah kawasan tempat tu kita tengok rumah cantik besar, tapi bawah dah tak ada barang dah. Ayak derah dia kata, pelik sikit pada tahun-tahun lepas. Tahun-tahun sebelum ni dia kata hak ni paling pelik sekali ayak yang mai pun, yang banyak-banyak yang kita pergi jumpa pun tuan-tuan, depa kata ayak yang tahun ni yang cukup satu, dia bau dia tu bau yang meloyakan, bau pelik. Kalau kita naik kereta pun buka pun dia masuk dalam hidung, nyusuk hidung tu, rasa bau yang banyak macam nak bagi tahu pun payah, dia kena pergi sendiri, pergi ambil tengok tanah tu. Nak bawa balik pun tak bawa balik dah, kereta pun basuh, tidak boleh kalau nak cum kan. Dia bau satu macam bau cukup pelik. Itulah boleh bagi tahu busuk dia tu, tanah. Kemudian pula yang kita tengok, kalau kita tengok dengan mata kasar kita biasa kita tak boleh, tapi kita cuba selami tengok benda apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba bagi peringatan kepada kita. Dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar bagi mereka-mereka yang mempunyai mata hati. Kalau kita pergi tengok tuan-tuan, kalau lalu kok belah Manik Urai, cerita pilah pengalaman sikit. Belah Manik Urai tu tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang tu kawasan yang rendah, tapi ada pokok-pokok saja banyak. Kadang-kadang tu kawasan sebelah tu lebih tinggi daripada kawasan yang mempunyai pokok-pokok yang banyak ni, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pengajaran atau apa benda bentuk sekalipun kita tak tahu, wallahu alam. Cuma kalau kita tengok, yang ni mungkin adalah salah satu daripada ancaman-ancaman tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok tuan-tuan, kawasan yang rendah, yang ada pokok tapi tidak dijadikan sebagai laluan air. Dah. Kali ni trip ni semua dia pergi cari belah bangunan, belah-belah penduduk-penduduk yang ada manusia. Itu yang pelik tu. Kita duduk lalu tengok kiri kanan, kawasan ni nampak rendah, air tak naik. Pergi depan sikit, nampak tinggi sikit, air naik. Daripada satu sudut mungkin orang kata, oh ni adalah faktor daripada sudut bukit ataupun ni tanah, ketinggian tanah dan sebagainya, geometri dan sebagainya, mungkin mereka akan mengungkapkan kata-kata sedemikian. Tetapi kalau ada yang kalangan kita, kalau boleh tengok daripada satu sudut lagi, kita tengok mungkin ini adalah salah satu daripada ancaman sedikit sebanyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi. Kali ni cukup pelik. Tengok yang tanah yang keluar pun bukan tanah yang biasa,
Dulu mereka kata tak apa, yang ni mungkin tanah kena pokok pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengok pokok yang mana yang kena tenggelam mati. Itu yang pelik tu. Pokok pisang apa pun kan tenggelam. Tengok pokok pisang, pokok apa tu, daun getah dan sebagainya, yang mana yang terendam semua mati. Pelik juga yang tu pun. Kita tengok lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ada sesetengah daripada masjid-masjid yang ada yang setengah yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga, mana-mana tempat ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Ada yang kawasan masjid rendah, rumah tinggi, rumah kena, masjid tak kena. Itu pun pelik. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia nak mai satu perkara itu, dia tengok dan juga dia suruh untuk kita menilai benda-benda yang berlaku tu. Tapi lagi sedih dia tuan-tuan, ada juga sahabat-sahabat hak mana yang telah ditarbiah lama dah belah Kelantan tu, tapi masih lagi ada yang mana yang mereka ni sembahyang pun tak ambil berat tuan-tuan. Dah duduk dekat dalam kawasan masjid, orang bagi penempatan buat dalam kawasan masjid, kita pergi tanya kepada tok-tok imam sana, duduk dalam kawasan masjid, bila azan saja orang Allahu Akbar, panggil suruh semayang, hak tak semayang tu tak semayang, tetap tak semayang. Mai makanan tak payah panggil pun tuan-tuan, dia serbu mai satu macam. Itu penyakit yang ada tu tuan-tuan. Hak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kepada mereka, tetapi yang mana yang kita tahu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan satu-satu bencana, turunkan satu-satu bala, dia takkan pilih seorang-seorang pun, maka semua akan kena. Yang alim ke, yang kaki masjid ke, yang selalu mai ke surau ke, hang selalu buat ibadat ke. Kalau kata satu-satu kaum tu Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan bencana kepada mereka, maka nescaya semua sekali kena. Hak tu yang sedih. Yang duk ingat dah, kita duk ingat, tapi semua kena. Sebab apa? Sebab ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak turun, dia tak pilih orang. Kawasan kita, hak kita duduk hari ni, jangan duk ingat kita mai ke masjid dan sebagainya tuan-tuan, kan? Kita selalu duk mai ke surau, duk dengar kuliah dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bencana dalam bentuk tsunami ataupun apa ke, dia boleh lalu ke rumah kita, dia melengkong. Sebab apa? Oh, ni ahli masjid, dia melengkong pergi ke rumah orang lain. Tak, semua kena. Itu yang sedih tuan-tuan. Itu salah satu. Antara lagi yang menyedihkan, tak mau nak ambil dengan iktibar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ni tuan-tuan. Kalau kita pergi belah sana, kalau kita tengok antaranya penduduk dekat sana tuan-tuan, mereka ni tak nampak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba berikan ancaman kepada mereka. Ada yang setengah tu, ada yang tengok yang setengah lagi tu tuan-tuan. Cukup sedih bila kata ada orang yang miskin, orang yang kena dengan bencana ni, mereka duk bersih rumah dan sebagainya. Hak yang tak kena ni tuan-tuan, mereka duk pergi duduk tepi-tepi jalan, duk minta bantuan. Mereka yang duduk tepi tu tulis, rumah kami ranam ke, saya duk minta. Kalau orang lalu bawa bantuan, mereka yang minta. Sehingga kan kita tanya sahabat-sahabat kita yang belah pendalaman yang kena dengan lebih kuat, kadang-kadang rumah sampai tak ada tu langsung tak dapat. Hak ramai yang tak kena pun mereka pakat duk pergi minta. Sebab apa? Sebab rumah mereka tak kena. Mereka tak gaduh nak basuh, tak gaduh nak apa, mereka duk pergi tunggu je tepi jalan. Dengan sebab tu tuan-tuan, kalau nak bagi bantuan pun kita nasihatkan, pilih ataupun tengok tempat ataupun pastikan benda tu betul-betul sampai kepada sasaran dia. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu sikit sebanyak daripada pengalaman kita. Banyak lagi yang boleh kita ambil kalau kita pergi, kita tengok, kita selami. Hak sedih-sedih lah tuan-tuan. Hak yang tak ada rumah terus tu, rumah hanyut, tinggal tapak saja, duduk atas tapak tu. Hak rumah dah jatuh roboh pun ada. Banyak benda-benda yang kita tengok tu cukup sedihkan. Tapi yang mana yang sepatutnya, kalau kita tengok benda ni, kalau orang tengok, orang perhati betul-betul elok-elok, yang ni adalah pengajaran yang mana yang telah didatangkan kepada mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi satu bentuk ancaman supaya melakukan ibadat kepada dia, dan kembalilah mereka ini ke pangkal jalan yang betul. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sana kena kita jangan ingat tempat kita free tuan-tuan. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh hantar tentera dia. Tak perlu pun dia nak hantar benda-benda yang hebat-hebat, kereta kebal,
tentera-tentera yang canggih. Cukup saja Allah Subhanahu Wa Taala dia nak hantar dengan benda yang lembut, iaitu ayam yang biasa jadi kegunaan kita seharian. Kadang-kadang dia hantar dengan benda yang lembut, angin saja cukup sudah untuk nak memusnahkan bagi satu-satu kawasan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rasa cukuplah untuk bahagian tazkirah awal kita ni. Yang tu baru muqaddimah. Muqaddimah baru, jangan lena dah. Ni baru kita nak masuk kitab kita. Saya muqaddimah pun dah tidur lena, kitab lagi sedap. Lepas tu mereka kata sebab apa? Sebab sedap ustaz tidur dalam Raudatun min Riyadil Jannah. Tidak? Sedap tidur dalam taman-taman syurga ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung hadis kita dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kita boleh sebut dia Tirmizi pun boleh, Tirmizi pun boleh. Tiga jenis bacaan lughah dia. Dia susun-susun, dia ambil semua-semua daripada karangan-karangan sahabat-sahabat, daripada riwayat-riwayat yang sahabat-sahabat cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada A sampai Z. Untuk apa? Untuk kita kenal, tuan-tuan. Kita kenal dengan siapa yang jadi ketua kita, al-qaid. Ketua kita siapa? Kalau orang tanya kita pada hari ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup pada berapa hari bulan? Agak-agak boleh jawab. Tuan-tuan, kalau kita tanya lah hari ini, Nabi Muhammad SAW ni dia mai daripada keturunan siapa? Boleh jawab ke tak? Boleh lagi. Imam Syafi'i kita nama apa? Imam Syafi'i nama apa dah? Lepas itu duk main tanya dah. Sudah. Nama apa? Imam Syafi'i. Nama apa? Fi'i ya. Imam Syafi'i nama apa? Ada siapa tahu? Tuan-tuan, agak-agak siapa tahu? Pakat dorelin jam mana pada sudahlah ustaz ni. Mai duk main tanya pula, duk buat teka-teki pak kat sini, kan? Imam Syafi'i, agak-agak nama apa? Tak boleh ha? Ketua kita. Kita kalau orang tanya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Molek jalan daripada hujung tu sampai ke hujung ni. Patah balik, pusing pula. Kan? Tunjuk kehebatan kita sokong pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak tahu. Rupa bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi Muhammad ni? Muka dia macam mana Nabi Muhammad ni? Hitam manis ke? Muka macam Shahrukh Khan ke? Muka macam K-pop ke ni baru ni? K-pop kan? Dia sentuh pergi tu pula. Baru hari ni terdedah, saya pun tak tahu. Mungkin 2-3 hari, mungkin tuan-tuan lebih expert kan. Hari ni WhatsApp ada, WhatsApp ke WhatsApp ikutlah. Facebook pun ada, lebih expert lah ni. Mungkin hak yang berlaku hari ni kita tengok 2-3 hari ni lah pastinya, sebab baru dah tengok dalam Facebook tu baru duk naik. Dia baru jadi satu viral. Hak yang K-pop diundang ke Malaysia, kemudian anak-anak kita tuan-tuan pakai tudung elok, semua elok, pinai atas pentah, yang K-pop tu peluk. Duk peluk kat belakang ada, peluk kat depan ada, comdai pun ada tuan-tuan. Ni apa ni? Yang ni dipanggil sebagai Jayabon, Jebon. Kan? Jaya Bawaunun, Jebon. Teruk tuan-tuan, hari ni anak muda kita hari ni. Dak, ni betul benda yang berlaku, realiti yang berlaku depan mata kita. Bagaimana mereka dinaik, okey panggil yang mana, pilih 2-3 orang naik pentah. Hak yang seorang tu buat muka Allah terharu, boleh berjumpa dengan artis kesayangan mereka, K-pop, belaga hidung, belaga dahi. Ni apa ni tuan-tuan? Dia macam ni lah, main lewat-lewat dia kira macam ni, kira nak berdaya.
Ni apa nak jadi dengan anak-anak kita tuan-tuan? Siapa yang undang? Itu masalah dia. Siapa yang undang mereka ni? Dalam masalah yang kita tengok yang berlaku hari ni, beberapa bencana yang menimpa negara kita hari ni, mereka sanggup lagi duk panggil benda-benda maksiat untuk duduk bersama dengan kita lagi. Sanggup panggil, anjurkan parti-parti. Hari ni bunyi nak ada pula, lepas ni K-pop lain pula nak main. Mereka sanggup buat macam ni tuan-tuan. Mana akidah anak kita? Mana kita nak tak anak kita tuan-tuan? Agak-agak hari ni. Yang mai hari ni saya pasti yakin memang kita jaga anak-anak kita dan diri kita dengan baik tuan-tuan. Hak yang orang langsung tak mau mai ke surau, tak mau mai ke masjid mana-mana rumah Allah Subhanahu Wa Taala, depa tak mau mai nak duduk sekali dengan kita, nak dengar tentang peringatan-peringatan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 1435 tahun yang lalu. Nabi dah bagi tahu benda ni akan berlaku, benda ni akan berlaku, bagaimana akan disanjung-sanjung artis-artis, akan disanjung pada akhir zaman nanti. Lagu-lagu akan banyak-banyak dipermainkan pada akhir zaman lagi. Mereka tak nampak benda ni. Sebab apa? Sebab tak mau main duduk dekat dengan majlis-majlis agama yang mana yang kita nak terapkan dalam diri anak-anak kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sedih kalau kita tengok benda ni boleh berlaku depan mata kita. Pakai tudung elok-elok, tutup aurat dan sebagainya, tapi daripada satu sudut mereka tak boleh nak jaga hukum hak-hak mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang peluk cium, ada dalam apa, kalau balik try tengok, kalau yang ada Facebook tuan-tuan, yang ada Facebook hari ni, kalau yang tak ada pun cubalah kan, beli biar ada hari ni. Tak apa orang nak kata Allah tua-tua pun pakai Facebook lagi. Dah, kita nak tahu anak muda kita hari ni macam mana dengan perangai mereka. Semua program-program semua duduk dalam tu. Kadang-kadang masalah kita gitulah, dia tak mau pakai hak jenis ni tolak-tolak, dia kira nak pakai picit. Dia kata hak ni senang ustaz weh, tengok ni. Tak kata kat tuan-tuan pun, ayah kita pun lebih kurang kan. Bagi hak yang slide-slide pun dia tak mau. Payah dia kata. Hak tekan ni nampak sebiji-sebiji dia naik tu, nampak dia kata. Tapi macam itulah. Dan bila kata ada ni, kita boleh tahu tentang dunia globalisasi, sampai ke dunia luar pun kita boleh tahu dah. Dunia di hujung jari kita hari ni. Tapi dunia di hujung jari pun kena tengok juga anak-anak kita tuan-tuan. Kadang-kadang tu mereka pergi gunakan benda kemudahan-kemudahan ni dengan benda-benda yang tidak elok dan buat perkara-perkara maksiat. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dia kira nak pergi kot tu ya, kita tak masuk lagi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih lagi dalam bab membicarakan tentang pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka pakai, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka dia menggunakan pakaian-pakaian pada tubuh badan dia. Hadis yang ke-64. Tuan-tuan, kitab ni yang kita kata dia cerita pasal satu persatu antaranya, dan kita boleh jadikan benda ni sebagai sunnah ikutan kita. Kita pakai, kita niat elok-elok untuk ikut dengan apa yang Nabi pakai, insya-Allah akan diberikan ganjaran. Kita selalu bagi tahu, ada antara yang kata bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia pakai serban, itu bukan adalah sunnah. Biasa dengar kot. Ada yang kata pakai jubah, bukan sunnah. Yang ni adalah khilaf antara ulama-ulama. Ada yang kata ini adalah sunnah jibiliyah, yang ni ada yang kata ini adalah sunnah tasyri', ada yang kata ini sunnah bukan tasyri'. Yang tu kita kena mengaji, kita kena tahu. Tapi kita dah bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang hadis yang dia kata al-mar'u ma'a man uhibbu. Seseorang itu akan duduk berserta dengan sesiapa yang dia kasihi. Kita kasih kepada kekasih kita, kita akan buat sesuatu supaya sama dengan dia. Macam raya, pakai baju mesti sendondong dengan isteri kita, nak tunjuk kata romantik, teruk sangat kan. Dia nak buat romantik teruk, dia buat macam tu. Kadang-kadang tu satu family kena beli baju bagi sama semua, nak tunjuk kata romantik, kasih sayang. Kalau hak ada tak kahwin lagi, hak markah dia kan. Kadang-kadang nak makan, order bagi sama-sama satu, kena share.
baru kahwin ke kan, nak bagi ni ambil ayak nyok sebiji kan, sayang tak payah 2 biji, kata nak sebiji saja kan, nak lawan share. Hak ni pakai straw, hak nu pakai straw, lepas tu lagi hak yang isteri cabut straw, tak payahlah abang kata, kita pakai straw satu saja baru nampak romantik. Tu yang tu antara kita dengan manusia. Kita dengan Nabi Muhammad SAW, cara kita nak tunjuk bahawasanya kita ni sayang, kasih kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Tak lain tak tidak kita buat dengan apa yang Nabi suka, maka benda tu juga menunjukkan bahawa kita kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ibu-ibu bapa yang dikasihi oleh Allah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang cukup istimewa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sejak kecil lagi ada tanda-tanda yang menyatakan keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita buka dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Arab pun ada yang sebut tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dah bersunat, tuan-tuan. Tu kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW waktu dia keluar, dilahirkan oleh ibu dia. Sebelum daripada tu pun dah banyak dah bagaimana cahaya daripada ufuk maghrib, ufuk belah timur keluar dan sebagainya. Banyak benda kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW ni. Kebetulan kita duduk dalam bulan Maulid ni, kita cerita habis sikit. Nabi Muhammad dia lahir dalam keadaan sujud. Ulama kata, bukan kita kata, ulama kata dalam keadaan sunat. Boleh masuk akal tak seorang Nabi yang dilahirkan telah bersunat, telah disunatkan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini setiap sesuatu, dia ni adalah maha li syai'in qadir, maha berkuasa di atas sesuatu. Dia mampu nak buat. Kalau kata tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lahir macam kita tak sunat lagi, agak-agak apa akan jadi? Kalau kata Nabi Muhammad dia selalu duk mengajar orang, lebih kurang macam ni, dia duduk depan mengajar orang belakang, ada dia punya tukang tok mudim dia duduk belakang, agak-agak dia nak bisik apa? Saya hari ni mengajar tak ada, tahu dah apa orang yang sunat tu tak ada. Kalau ada kita pun segan. Kita yakin dah dia tak duduk dekat taman ni. Kalau Nabi Muhammad SAW kalau dia lahir dia tak sunat, agak-agak apa yang jadi? Orang tu mungkin dia akan pergi cerita ke orang sebelah dia, kuih orang sebelah dia kata, dia itu aku yang sunat tu kan dulu. Ni pun tuan-tuan sebab saya tahu kata tak ada doktor yang sunat saya. Kalau tahu segan juga tuan-tuan. Dia kuih, dia kata ustaz tu dulu dia tu kita yang sunat dia kata. Tapi dulu masa kecil-kecil duk ingat-ingat, dia kata belah paha dia, belah kanan ke belah kiri tak ingatlah, ada tek lalat, tapi nampak supaya nak hidup. Dia ni tak tahu, mungkin besar dah kot dia akan jadi macam tu. Tak pun mungkin dia akan guna publicity, dia akan tulis dekat mana-mana, dia kata Tok Mudim Muhammad Rasulullah, dia akan buat macam tu. Jadi Nabi Muhammad SAW antara keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga telah dikhatankan, dalam keadaan telah dikhatankan dengan sebab nak menjauhkan daripada fitnah-fitnah sedemikian. Kita hari ni kalau tanya seorang-seorang hari ni, ada tak antara seorang-seorang yang keluar saja lahir daripada perut ibu dia dah lahir dah berkhatan dah? Kalau ada hari ni saya jawab, mai belakang tepuk kata ustaz, saya dulu keluar-keluar memang lahir tu memang dah berkhatan dah ustaz. Saya kita pergi belanja depan ni, ada apa? KFC tak ada, McDonald pun tak apa. Oh tak boleh ustaz, McDonald tak boleh makan, nasi Arab. Tapi buat main bukti dulu, buat main bukti lah, gambar dia kecil-kecil ke ni. Saya tengok keluar lahir dah sunat dah, kita belanja tak apa malam ni, tak ada masalah, tak ada. Tapi keistimewaan ini telah dibagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan dia ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada ibu susuan dia. Kita ringkasan kita cerita sikit. Kebetulan kita duduk dalam bulan Maulid lagi ni. Nabi Muhammad SAW apabila dibawa kepada Halimatus Sa'diyah, dalam keadaan Halimatus Sa'diyah ni pun ada anak untuk disusukan. Nabi Muhammad SAW pun datang untuk disusukan. Dia tahu tak mampu dia untuk nak menyusukan 2 orang anak sekaligus.
Tetapi dia rasa terpikat kepada Nabi Muhammad SAW, dia ambil juga. Sehingga kan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Halimatus Sa'diyah, apabila dia ambil Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba susu badan dia tu jadi banyak. Dia boleh menyusukan Nabi Muhammad SAW dan juga saudara susuan dia sampai kenyang. Itu antara kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dia wafat 4 kali kena belah dada. 4 kali, tuan-tuan. Yang kita selalu dengar sekali, ya kan? Nabi Muhammad kena 4 kali sebelum daripada dia wafat. Kali yang pertama, tuan-tuan, iaitu lebih kurang umur antara 4 hingga 5 tahun. Umur muda lagi, umur kecil-kecil lagi. Umur ni kadang-kadang yang duk pi rumah orang, duk pi ambil barang orang lagi ni. Dia pi rumah makcik tu, dia duk tengok kereta, duk ada kereta mainan, dia pi ambil. Dia main, umur macam tu. Kadang-kadang dia pi rumah orang, dia duk lompat atas sofa. Tidak, ibu-ibu kan, umur 4 hingga 5 pergi rumah ni, dia lompat atas sofa ni. Hak umur 4 hingga 5 tahun ni, dia tak tahu apa lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW dibelah dada dia ketika mana dia keluar main dengan saudara susuan dia. Waktu tu 4 hingga 5 tahun. Kalau kita waktu tu duk lompat atas sofa tu, lompat, hak jiran kadang-kadang nak marah tak marah tu, mak dia kata, duduklah elok-elok, dia kata, sekali makcik marah dia tak apa, makcik tak marah pun dia lompat lagi kan. Hak makcik ni pun dia buat baik kadang-kadang kan. Kita main-main tu, dia kata janganlah tak apa, jangan, biar dia. Budak-budak biasalah, dalam hati dah je satu macam lah, dia ni saya aku nasib baik bukan anak aku, tidak mau dia jentik telinga ataupun sekeh kepala kan kadang-kadang. Umur 4 hingga 5 tahun. Kalau kita tengok, tuan-tuan, daripada kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, yang tu juga boleh menjadi iktibar dan kita boleh ambil sebagai istifadah untuk gunakan kepada diri kita dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita. 4 hingga 5-6 tahun ini ialah waktu untuk kita nak terapkan tentang pengenalan utama tentang Islam tu, tuan-tuan. Umur 4 hingga 5-6 tahun ni, umur masih muda. Biarlah kita orang Malaysia kita sebut peribahasa, meletup buluh biar daripada rebungnya. Yang tu kah? Betul. Meletup buluh daripada rebung. Tak tahulah. Daripada kecil lagi kita dah bina anak kita, kita nak bawa dia untuk nak menjadi hebat, nak anak kita untuk dia faham tentang agama, iaitu dalam usia yang 4 hingga 5-6 tahun ni. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dia kena belah dada kali yang kedua, iaitu pada usia dia antara belasan tahun hingga ke 25 tahun. Remaja, pada masa usia remaja, ada setengah kata 18, ada kata 19, ada kata 25 tahun. Pada usia ni Nabi Muhammad SAW dibelah dada dia untuk nak meningkatkan lagi keyakinan dia kepada Islam, tetapi masih lagi belum diutuskan dia sebagai Rasulullah. Nak cuci hati dia. Anak-anak kita pun dalam usia ni lah kita nak didik mereka, kita betul-betul nak kawal mereka. Usia yang tadi kita didik mereka dengan agama, tapi kalau kita terlepas, jangan ingat usia umur syabab ataupun hamasa, masa tu iaitu syabab yang mempunyai hamasa, semangat mereka nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia ni. Dengan sebab tu pengajaran ni kita kena ambil, tengok cara bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW kita boleh buat, kita terap dalam kehidupan kita. Umur masa ni kita kena jaga. Masa ni lah kalau kita tengok budak-budak dia nak kenal dengan apa itu daun ketum, apa itu dikatakan sebagai ganja dan juga heroin. Waktu ni, tuan-tuan, kita tengok, kita boleh ikut. Banyak benda yang Nabi Muhammad SAW apa yang dia buat, dia nak didik kita. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, depa nak didik kita. Kalau kita tengok parti, rupa-rupanya ni cara dia, baru kita tahu. Yang tu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, tuan-tuan, pada umur Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun ketika mana dia nak diutuskan sebagai Rasul. Yang ni kali ketiga Nabi Muhammad SAW dibelah dada dia.
Tuan-tuan, umur 40 ni lah antara umur seseorang itu mencapai tahap kematangan dia. Dengan sebab tu antara ulama menyatakan antara umur 40 hingga umur 60 tahun ni tuan-tuan, kita nak tengok seseorang itu, kita nak tengok sama ada seseorang itu dia nak pergi belah kanan ataupun nak pergi belah kiri, kita boleh tahu dah dalam usia seseorang itu apabila dia mencapai umur 40 tahun. Kalau kata umur 40 tahun tu dia masih lagi duk bawa dengan perangai lama dia, kan, duk pergi main toto, dah nikah dah pergi main toto, dua-dua orang sekali duk heret, kan, bawa pergi main toto. Hak yang tadi bini dia pun singgung tok laki dia, abang jangan lupa, dia kata tak tulis bismillah kat toto tu, sehari kita tak dapat pula. Bawah tu dia kata tulis pergi lah, tarik sikit apa selawat tafrijiyah, Allahumma salli, untuk semayang solat hajat tu yang kita dah baca, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tam ala sayyidina Muhammad. Tulis kat bawah tu abang, kot-kot boleh kena, kita boleh bawa sekeluarga boleh pergi umrah, ni pun ada, kan. Umur 40 tahun ni lah umur tuan-tuan kalau nak cuba untuk didik diri tuan-tuan. Yang ni peringkat-peringkat umur yang kita tengok, yang ulama letakkan berdasarkan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 tahun ni kena didik dah, mula dah didik kita nak mai ke depan, kalau boleh nak jadi imam. Tak boleh imam, nak ajak dah kita supaya pandai azan. Hari pertama mai kadang-kadang tu biasalah orang baru nak belajar, umur 40 tahun mai nak azan, Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'ala salah, dia lupa. Kita pergi tegur dia, bagi tahu elok dah. Sebab apa? Sebab baru nak belajar, umur 40 tahun. Ajak tuan-tuan supaya kita rasa tak takut. Kita boleh buat benda yang mana kita boleh seru orang, boleh mai ramai-ramai kat surau ni. Siapa yang boleh buat? Orang yang terbaik tuan-tuan. Ajak orang ramai-ramai mai supaya duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa boleh buat kalau bukan dia adalah di kalangan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Umur bila? Umur 40 tahun berlatih, kena berlatih dah. Bukan nak suruh berlatih daripada umur 40 tahun, berlatih daripada kecil lagi. Tapi umur 40 tu kalau boleh dah pandai dah. Tapi kalau kita tak boleh, umur 40 tu kita cubalah. Hari kedua, Allahu Akbar. Tahu orang ingat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La, dia pipang raya pula. Tak apalah, bagi tahu bukan macam tu, besok buat macam ni. Lalah dia pandai juga, tuan-tuan. Nak jadi imam, mulakan dengan yang baca bukan daripada baca yang kuat-kuat, baca yang slow dulu. Imam Zuhur Asar, berlatih umur 40. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, kali yang keempat Nabi Muhammad SAW dibelah dada dia, iaitu pada usia dia Nabi Muhammad SAW kali keempat dia dibelah dada dia apabila dia nak ditemukan dalam Isra' dan Mi'raj, ditemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak tetapkan hati Nabi Muhammad SAW, nak teguhkan hati Nabi Muhammad SAW. 4 kali Nabi Muhammad SAW dibelah hati dia dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kalau kita tengok dengan 4 perkara ni pun, kita dah boleh didik anak kita, diri kita tuan-tuan, untuk nak jadi orang yang hebat dalam pandangan agama Islam kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis baju ni dia lajak pergi kat tu pula. Tak apalah, hari Maulud tuan-tuan, cerita pergi pasal Nabi Muhammad SAW. Abi Rimthah hadis 64 mengatakan bahwasanya aku melihat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 helai pakaian daripada kain burdah yang berwarna hijau. Kain burdah yang berwarna hijau ini adalah kain yang mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suka pakai. Yang dimasukkan di sini 2 helai pakaian, iaitu Nabi Muhammad SAW dia pakai belah dalam, iaitu gamis yang Nabi suka pakai. Kemudian Nabi buat naik dengan satu kain lagi kot depan ini, atas daripada baju gamis dia tu, jubah yang dia pakai tu.
Kita dah bagi tahu dah beza antara gamis dengan jubah sebelum ni, kan? Cerita dah pakaian, jenis-jenis nama Nabi, nama-nama pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi setiap benda dia pakai, dia guna, dia akan bagi nama. Unta dia guna pun dia bagi nama, kuda dia bagi nama, pedang dia bagi nama. Lepas ni kita akan jumpa baju perang Nabi bagi nama. Sedang tak sedang kita duk guna juga sunnah Nabi Muhammad. Kereta keluar, kereta baru kita bagi nama, kan? Itulah Nabi Muhammad, dia pakai serban dia bagi nama. Okey, ini nama khas dia, imamah. Dia pakai kain kok bawah, naik ke atas dia panggil izar. Dia panggil izar. Baju yang belah sampai ke bawah dia panggil jubah. Baju yang boleh buka-buka, ada butang sampai ke atas saja macam kita duk pakai hari ni, dia panggil gamis. Kita ulang balik benda yang kita dah baca dah sebelum ni. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Abi Rimsah bahawa dia pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai kain burdah yang berwarna hijau. Setengah daripada ahli-ahli hadis menyatakan bahawa burdah ni akhdar ini adalah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai garisan-garisan yang berwarna hijau. Bukan semua warna hijau, tapi garisan-garisan yang berwarna hijau. Nabi Muhammad SAW dia suka pakai baju yang berwarna putih. Yang tu yang paling suka Nabi Muhammad SAW pakai. Selepas warna putih, warna hijau. Warna hak paling dia tak suka, warna merah. Merah terang-terang. Saya depa kata, saya ada balik duk pergi buka pula. Dak merah hak terang macam hak yang depa duk pakai, kita duk bagi tahu dah kan. Hak Cina suka pakai tu. Terang menderang tu, bukan yang darah ikan apa tu, tak apa. Ataupun merah yang pudar sikit, tak apa. Merah keorenan tu tak ada masalah, Nabi bagi pakai. Tapi Nabi tak suka pakai yang merah yang terang. Yang kadang-kadang bila mereka masuk dalam mereka punya perhimpunan tu, ada lah kan kadang-kadang tu warna terang tu. Sebab apa? Warna merah antaranya Nabi sebut setan suka kepada warna merah. Ni dia. Warna biru terang Nabi tak suka juga, sebab pakaian ahli-ahli neraka. Warna biru terang. Warna kuning Nabi tak suka juga. Warna yang paling Nabi suka warna putih. Lepas daripada warna putih, Nabi suka yang keduanya iaitu warna hijau. Bila campur hijau putih itu dia jadi warna lain. Itu warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun macam itulah, pilihlah hak warna-warna yang Nabi suka. Yang seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-65. قال حدثنا عمرو بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جنيدة دحية وعلية وعليه القلة بنت مخرمة قالت وعليها قاعلة بن مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال المليتين كانت بزعفران وقد نقضيته. Aku melihat, Qailah bin Makhramah mengatakan bahawasanya aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai pakaian daripada kain yang telah ditenun yang sudah usang. Asmalul mulyatain. Ada setengah daripada pensyarah menyatakan asmalul mulyataini iaitu baju ataupun jenis jubah yang berbentuk lincin, kain dia lincin. Dalam kitab kita dia kata kain yang ditenun yang sudah usang. Jadi ada pendapat-pendapat ulama di sini, beza pendapat. Asmal dengan asmalul mulyataini. Ada yang kata jubah yang lincin, kain dia lincin. Ada yang kata kain tenun yang sudah usang, kain yang lama Nabi pakai. Jadi kedua-duanya itu pakaian dia itu dicelup dengan za'faran yang berwarna kuning, bukan kunyit lah. Kitab ni dia tulis kunyit, dia nak bagi tahu kat kita kot. Za'faran dia bukan kunyit. Za'faran kalau kita pergi belah tanah Arab dia ada yang mereka buat bentuk serbuk, ada yang bentuk panjang-panjang tu. Dia jenis benda lain lah, bukan kunyit.
Kunyit dia panggil kum belah sana. Tapi dalam kitab kita ni dia tulis kunyit, depa terjemah dengan kunyit. Tak setujulah. Tak setuju. Kita tak setuju. Bukan kunyit. Za'faran benda lain. Kadang-kadang tu banyak benda yang kita boleh gunakan dengan za'faran. Orang buat perubatan Islam pun guna dengan za'faran. Nak cerdik pun orang kata tulis ayat Al-Quran atas pinggan, gunakan dakwat za'faran dan sebagainya. Banyak kaedah yang boleh menggunakan dengan za'faran ni. Nak buat nasi Arab pun kena guna pewarna dia, guna za'faran baru dia wangi. Tak guna kunyit. Kunyit dia panggil nasi apa? Si kuning kan. Si kuning. Belah kita ni guna kunyit lah. Belah sana mereka pakai za'faran. Maka warna pakaian itu mulai luntur. Nabi Muhammad SAW juga pernah pakai dengan pakaian yang terbaik. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW dia pakai dengan pakaian yang lusuh dan sebagainya. Ini melambangkan kepribadian yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Muhammad SAW dia antara makhluk yang istimewa yang Allah SWT ciptakan kepada dia, dan dia suka duduk di antara yang orang yang ada, orang berada, orang kaya pun dia boleh masuk, orang miskin pun dia boleh masuk. Sehingga kan kalau kita baca lagi kisah Nabi Muhammad SAW pernah juga ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Nabi Muhammad kekayaan sebanyak gunung sebesar bukit Uhud, nak bagi duit ringgit, bukan duit ringgit, bagi emas sebesar bukit Uhud. Pernah ditawarkan, tapi Nabi kata tak mau. Sebab apa? Sebab dia kata dia teringat dengan kisah-kisah tentang para nabi yang sebelum daripada mereka. Mereka lebih diuji, lebih banyak diuji. Sehingga kan dia tolak pelawaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, Nabi kita kaya, tak perlu nak pergi perang dan sebagainya. Tapi tak, Nabi nak ajak kepada kita tuan-tuan untuk kita hidup berusaha dan berusaha, jangan duk meminta. Yang tu cara Nabi Muhammad SAW nak terapkan kepada kita. Antaranya Al-Imam Baihaqi, dia pernah menyatakan bahawasanya Nabi pernah berpakaian yang berwarna, yang bercorak berwarna merah. Corak yang berwarna merah. Imam Al-Baihaqi biasa sebut dalam hadis dia yang lain. Corak yang berwarna merah ni bukan kata merah yang cukup terang. Makna kata di sini Nabi Muhammad SAW juga membenarkan dan mengharuskan untuk kita berpakaian berwarna dan juga bercorak-corak. Bukan kata kena beli kain mesti warna tu saja. Tak boleh. Kena satu warna saja. Satu. Macam tu kan. Satu warna saja. Dah. Kita boleh nak pakai baju yang bercorak-corak juga. Sayyidina Anas dalam hadis dia yang lain dia sebut antaranya warna kesukaan yang ada pada Nabi Muhammad, Nabi suka kepada warna hijau, iaitu Sayyidina Anas sebut. Sayyidina Ibnu Hajar dalam kitab dia Tanbihul Akhbar, dia sebut di sini iaitu warna hijau adalah warna yang lebih afdal daripada warna-warna selepas daripada warna putih. Ini yang kita sebut tadi. Kita ambil berdasarkan daripada kalam-kalam ulama. Bukan kata duk buat kira, duk main buat cerita. Orang kata kan, sehari orang kata Ustaz Isamuddin duk main cerita Nabi suka pakai warna hijau dengan putih pula. Dah, ni kalam-kalam daripada ulama-ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut warna yang Nabi suka pakai ialah warna hijau selepas daripada warna putih. Nabi suka mula-mula warna putih, tak nak pakai warna putih, dia akan pilih warna hijau. Itu warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Antara hadis yang ke-66, Ibnu Abbas melaporkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Alaikum bil bayadi minats thiyabi liyalbasaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita, alaikum bil bayad. Alaikum, kalau kita tengok dalam sudut saraf ataupun nahu, dia panggil sebagai isim af'al. Alaikum, hendaklah kamu. Kalau dalam kitab-kitab fiqh, kalau mai alaikum ni wajib ke atas kamu. Tapi kalau dalam hadis, hendaklah kamu, bersifat apa? Al-amar, dia suruh kita buat benda tu.
hendaklah kalian berpakaian putih. Kalian yang masih hidup hendaklah memakai pakaian yang berwarna putih. Minasiyab liyalbasaha ahya'ukum, pakai waktu kamu hidup warna putih. Wa kaffinu fiha, dan hendaklah kamu kafankan padanya, iaitu yang pakaian yang berwarna putih juga. Kain kapan pun kena warna putih. Boleh tak kita pakai kain kapan warna selain daripada warna putih? Bendera Malaysia contoh, dia orang satu Malaysia, dia kata boleh tak saya ni meninggal nanti balut dengan kain kafan saya daripada bendera Malaysia. Boleh tak agak-agak? Boleh? Tanya ni. bukan bagi jawapan. Boleh tak agak-agak? Boleh? Boleh ya? Boleh. Lebih afdal lah. Lebih afdal warna putih. Tapi boleh nak pakai warna apa pun tak ada masalah. Pakai ya warna apa pun. Dia nak pakai satu Malaysia ke, saya tak boleh, saya nak kena kain kapan saya nanti warna biru pun bubuh lah, tak apa. Sehari dia mati tak, depa kata kalau tak boleh nak pakai nanti mata jegir. Betul ya? Tak dapat satu-satu benda yang cita-cita nanti mata terjegir. Naya juga tuan-tuan. Kita tak bagi, kita pergi bubuh-bubuh kain warna putih, dia jegir pergi kat kita, lari kan, berselera pula. Jadi tak ada masalah. Tapi Nabi Muhammad SAW dia bagi tahu kepada kita, pakailah warna putih. Duduk atas dunia pun pakai warna putih, mati pun dengan warna putih. Fa innaha min khairi thiyabakum, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik daripada pemakaian kamu. Dengan sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, kita lahir pun warna putih. Kalau kita boleh hidup di atas muka bumi pun berwarna putih, dan mati kita pun berwarna putih juga. Lahir guna kain lampin warna putih, dan duduk atas ni banyakkan baju kita yang warna putih. Ustaz pun pakai warna biru-biru, dia kata tak kira lah kan. Kita bagi tahu untuk diri kita dan juga untuk tuan-tuan juga. Lepas ni kita pakai warna putih banyak-banyak. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok daripada hadis lain pun, bukan kata benda tu menjadi satu kewajipan, tetapi benda lain pun Nabi Muhammad SAW dia biasa juga pakai baju-baju yang berwarna lain ketika mana majlis-majlis keraian, tambah pada Yaumul Aid dan sebagainya. Dia pakai baju yang bercorak-corak Yaumul Aid, iaitu hari raya haji dan juga hari raya Aidilfitri. Kadang-kadang hari Jumaat pun Nabi pakai warna-warna lain, tapi warna yang terbaik, yang sunnah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu warna putih. Sebab apa? Sebab warna putih yang akan melambangkan sama ada seseorang itu pengotong ataupun tak. Kalau dia tu memang jenis suka pakai baju warna hitam saja, kan? Sebab apa? Sebab dia tahu warna hitam tak nampak kotong. Warna hitam, warna yang gelap-gelap sikit, tak nampak kotong kan. Daki berselera ke atas ni pun tak nampak. Dia kata tak apa, pakai besok pakai, lusa pakai, seminggu baju warna hitam. Tapi Nabi Muhammad nak didik kita dengan kebersihan, dia suruh kita pakai warna putih. Sebab kita boleh nampak, pakai warna putih nampak, oh ni baju dia ni kotor, kita pakai hari ni warna putih, kena apa-apa kesan apa, kita dah nampak tentang kekotoran itu. Itu cara Nabi Muhammad SAW nak didik kita untuk menjadi seseorang hamba dia, umat dia itu daripada kalangan orang yang pembersih. An-nazafatu minal iman, kata Nabi Muhammad SAW, iaitu salah satu daripada iman, setengah daripada iman itu iaitu kebersihan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung hadis kita akan sambung baca cepat-cepat sikit lah. Dan hari ini masuk sikit bab maulid sikit, baca sikit bab yang berkaitan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu datangnya daripada diri saya. Walhal ia tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon maaf jika ada sebarang percakapan atau perkataan yang tidak sepatutnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka soalan Ustaz. Boleh 5 minit. Siapa-siapa nak tanya? Ada nak tanya? Nak tanya, tanyalah. Kita buat sesi tanyalah Ustaz malam ni. Ustaz ya, saya kita tutup. Ada tak? Tapi surah Husna ni insya-Allah
kita yakin hebat. Lebih kurang dengan sahabat dia pun tak tanya. Sahabat kan, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dia pun tak tanya. Dia pun seronok kalau orang-orang daripada kampung Badawi kan, Arab kampung, bila kata mereka mai tu, mereka akan tanya pelik-pelik. Kalau orang Arab kampung ni, sampai yang dalam selimut ke, sampai dalam bilik mandi ke, apa pun mereka akan tanya. Sahabat mereka wara', mereka tak boleh nak tanya Nabi Muhammad SAW. Mereka rasa satu macam bila duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Ada setengah tu sampai tak boleh nak tatap wajah Nabi Muhammad. Tu kadang-kadang tunduk kan? Bukan lena tu, tunduk sebab tak boleh nak tatap wajah ustaz. Nabi Muhammad SAW pun sahabat dia macam tu juga. Kadang-kadang tak boleh nak tengok sebab Nabi Muhammad SAW diberi kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tu kalau kita tengok kitab Syama'il Muhammadiyah ni, hak cerita pasal Nabi Muhammad, rupa bentuk Nabi Muhammad apa pun, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah. Sebab apa? Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab kan, Abdullah Ibnu Umar ataupun Ibnu Umar. Sebab apa? Masa tu depa zaman depa budak-budak kecil lagi. Depa berani cerita, depa tahu depa boleh cerita. Sebab masa Nabi Muhammad tak ada. Tapi sahabat bila kadang-kadang sehingga kan dikisahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri pun dia tak boleh nak tatap wajah Nabi Muhammad SAW. Dia rasa haibah, kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sini tak tatap muka saya, tak apalah, faham lah. Bukan kata sebab kehebatan sangat pun, kemengantukan kan. Sahabat macam tu. Kalau kata yang mai daripada kampung tu, bila mai duduk dalam majlis mereka seronok, mereka nanti suka. Tu mereka kadang-kadang mereka jemput yang mai daripada kampung. Sebab mereka ni jenis tak malu. Hak yang mai daripada kampung mereka tak tahu, nanti mereka tanya macam-macam, apa hukum dia ni, apa hukum dia ni. Sebab apa? Sebab mereka tak ada malu. Sifat malu tu mereka kurang sikit daripada sahabat-sahabat yang duduk depan, yang selalu berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Surah Husna lebih kurang macam tu lah. Kira lebih kurang para sahabat lah. Ada mai tanya tu, dia kira dia mai daripada kampung, tak tanya ada hal ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Tak ada kan? Kira tak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli al-islam wa 'izz al-muslimin wa ansur al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma kashif 'anna jami'al muslimin min al-bala'i wal waba'i wal fitnati ma la yashu ghayru wa ahlik 'ala al-islam min al-kafarati wal fajarati wal mulhidin wal isra'ili. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.